Parli Dalam Niaga awani baik seterusnya Kesatuan Eropah EU dan ASEAN bersetuju akan keperluan untuk hubungan ekonomi yang lebih mendalam dan menghormati kemerdekaan serta integriti wilayah Ukraine. Perkara ini dipersetujui dalam sidang kemuncak EU-ASEAN yang pertama yang berlangsung di Brussels. Sidang diadakan sempena memperingati ulang tahun ke-45 hubungan diplomatik kedua-dua entiti itu. Ia dihadiri pemimpin 27 negara EU dan 9 daripada 10 pemimpin ASEAN. Myanmar bagaimanapun tidak dijemput ke sidang kemuncak berkenaan. Sidang menyaksikan isu bidang kerjasama masa depan termasuk perdagangan, peralihan hijau dan digital serta kesihatan dibincangkan. Kedua-dua blok itu telah pun menandatangani perjanjian untuk membolehkan syarikat penerbangan mereka mengembangkan perkhidmatan dengan lebih mudah. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen mengumumkan komitmen 10 bilion euro pada 2027 untuk pelaburan infrastruktur di ASEAN dengan tumpuan pada projek hijau dan ketersambungan. EU mahu meluaskan hubungan perdagangannya melangkaui perjanjian perdagangan bebasnya dengan Singapura dan Vietnam serta rundingan dengan Indonesia. EU dan ASEAN adalah rakan dagang ketiga terbesar antara satu sama lain. Von der Leyen dan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen kedua-duanya berkata, matlamat utama ialah perjanjian perdagangan bebas rantau ke rantau. Kedua-dua blok itu mengesahkan komitmen mereka terhadap perintah antarabangsa berasaskan peraturan. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengambil alih kepengerusian ASEAN tahun hadapan ada mesej tegas kepada pemimpin anggota ASEAN dan Kesatuan Eropah. Tegas beliau, pembangunan EU-ASEAN bukan hanya bersama tetapi perlu setara. Malah beliau enggan melihat ada negara yang saling mengarah dan beranggapan standard mereka lebih tinggi daripada pihak lain. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropah dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropah. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU-ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Kerajaan memberi jaminan tidak akan menaikkan tarif elektrik terhadap rakyat biarpun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tarif elektrik untuk syarikat industri kecil sederhana, syarikat pertanian dan syarikat pengeluar makanan juga tidak akan dinaikkan.
Dalam sidang media di Bangunan Perdana Putra pada Rabu, Ahli Parlimen Tambun itu bagaimanapun berkata, tarif elektrik akan dinaikkan secara berperingkat untuk kategori syarikat multinasional yang mengeksport produk ke luar negara. Kita bincang soal kos sara hidup ini berdasarkan laporan Nakol semalam, dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan, kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit. Maka Saudara Nik Nazmi selaku menteri berkenaan akan membuat pengumuman supaya jika dikenakan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor, kerana tarif terlalu rendah buat mereka, dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Anwar berkata mesyuarat Nakol pada Selasa mengambil maklum tentang keperluan untuk naikkan tarif tersebut bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bagaimanapun, beliau berkata pemberian subsidi ketika ini dilihat hanya memberi keuntungan kepada golongan kaya. Kerajaan disyorkan agar membina sistem pangkalan data bagi mengenal pasti kumpulan yang benar-benar layak menikmati subsidi bersasar, termasuk melibatkan tarif elektrik. Penganalisis ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma berkata langkah itu diyakini mampu memastikan golongan yang layak tidak tercicir sekaligus mengelakkan ketirisan. Ketika ini tambahnya lagi, ia satu cabaran buat kerajaan untuk mengkategorikan kumpulan berkenaan. Salah satu aspek yang dicadangkan ialah supaya kita mempunyai data yang lengkap, ya. Salah satunya ialah menggunakan data maya, menggunakan big data dipanggil, ya. So ini yang pertama sekali yang kerajaan perlu melabur, ya, untuk mengenal pasti kawasan siapa dari segi pendapatan mereka. Itu mungkin satu cara. Yang satu cara lagi ialah mungkin ada yang mengatakan kita menggunakan kupon dan sebagainya. Itu kalau makanan. Tetapi dari segi electricity ini saya rasa dia lebih mudah berbanding dengan subsidi makanan. Sebab ia mengikut lokasi. Jadi lebih mudah untuk TNB. TNB sudah ada, ya, di mana gridnya. Seterusnya, Top Glove Corporation Berhad merekodkan kerugian bersih RM168.24 juta pada suku pertama berakhir 30 November 2022 berbanding keuntungan bersih RM185.72 juta pada suku pertama tahun sebelumnya. Apabila volum jualannya berkurangan kira-kira 48% tahun ke tahun disebabkan pelbagai cabaran, hasilnya juga merosot kepada RM632.53 juta daripada RM1.61 bilion sebelumnya. Menurut makluman kepada Bursa Malaysia, prestasi kewangan yang kurang baik kerana ketidakseimbangan bekalan dan permintaan sarung tangan yang berlanjutan menyaksikan pelanggan menangguhkan aktiviti penyimpanan semula kerana terus menghabiskan inventory sarung tangan sedia ada serta tidak membuat pesanan dengan segera berdasarkan kapasiti pengeluaran berlebihan dalam industri sarung tangan. Selain itu, kumpulan itu terpaksa menghadapi persaingan yang semakin sengit terutamanya daripada pengeluar sarung tangan serantau menjadikan permintaan terhadap sarung tangan berkurangan. Top Glove yakin prospek jangka panjang bagi industri sarung tangan kekal positif kerana permintaan sarung tangan terus berkembang sebanyak 10% setiap tahun, dirangsang oleh peningkatan penggunaan sarung tangan dan kesedaran terhadap kebersihan pasca pandemik. Seterusnya, Bank Pembangunan Asia atau ADB menurunkan unjurannya ke atas pertumbuhan ekonomi di negara-negara membangun Asia untuk tahun ini sehingga tahun depan. Ini ketika rantau Asia masih berdepan cabaran seperti konflik Rusia dan Ukraine, kawalan COVID-19 di China dan ekonomi global yang memperlahan. Bank yang berpangkalan di Manila itu mengeluarkan laporan ramalan pembangunan Asia pada Rabu. Berdasarkan laporan tersebut, ADB mengunjurkan pertumbuhan di ekonomi membangun Asia pada 2022 memperlahan kepada 4.2%, menurun berbanding unjuran 4.3% pada September, iaitu kali kelima unjuran tersebut diturunkan. Namun menurut pengarah ADB di Filipina, Kelly Bird, petunjuk awal menunjukkan inflasi teras di beberapa negara maju kini memuncak.
Ini bermaksud Filipina juga mungkin bakal menyaksikan kadar inflasi memuncak sebelum menurun secara berperingkat pada 2023. Positive news is that early evidence shows that core inflation in some of the advanced countries looks like it's peaking. Philippines is a couple quarters behind advanced countries, so we might expect inflation to peak soon and start to hopefully gradually decline in 2023. ADB memberi amaran bahawa risiko kepada pertumbuhan ekonomi masih kekal apabila konflik Rusia-Ukraine mungkin mencetuskan semula kenaikan dalam harga komoditi dan kadar inflasi. Baik, kerajaan bercadang untuk membawa masuk kenderaan elektrik EV di bawah harga RM100,000 bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana dan rendah mampu menggunakan kenderaan tersebut. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad memaklumkan cadangan itu bagi membolehkan kesan lebih meluas bagi sasaran pengurangan karbon dioksida. Beliau menjelaskan kenderaan elektrik dengan harga RM100,000 adalah di luar kemampuan sebahagian besar rakyat di negara ini. Sebab sekarang kebanyakan EV yang masuk dalam pasaran kita ialah RM100,000 ke atas. Jadi kita nak pergi kepada market yang lebih besar iaitu RM100,000 ke bawah lah. Jadi itu kita akan tengok bagaimana kerajaan dapat main peranan bersama dengan kerjasama syarikat-syarikat otomotif. Dia berkata demikian selepas melancarkan stesen pengecas EV Bangi Golf Resort pada Rabu. Malah Nik Nazmi menjelaskan kenderaan EV akan dijual dengan lebih rendah sekiranya ada syarikat tempatan yang memasang kenderaan itu di negara ini. Sebab itu kerajaan tengah lihat bagaimana kalau kita dapat membawa masuk kenderaan-kenderaan EV yang lebih mampu milik, dan saya ingat antara faktor penting ialah bila Proton. Sekarang Proton akan membawa masuk kenderaan Geely dalam masa yang terdekat, tapi itu dari luar negara. Tapi kalau kita dapat pasang kenderaan itu di Malaysia, mungkin ia akan membantu kita untuk menawarkan kenderaan-kenderaan EV yang lebih rendah. Kerajaan sebelum ini menawarkan insentif dalam bentuk pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi aktiviti pemasangan atau penghilangan kenderaan EV, pembuatan komponen serta pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Minat luar biasa masyarakat terhadap produk pencuci mulut viral ketika ini memberi kelebihan kepada syarikat Search Food and Dessert yang beroperasi di pusat bandar Bertam Perdana Pulau Pinang. Meskipun berpengalaman dalam bidang percetakan, namun Muhammad Razif Muhyiddin tekad memulakan perniagaan baharu yang turut membantu suri rumah meraih pendapatan apabila meletakkan produk mereka di premisnya. Menurut Muhammad Razif, walaupun baru beroperasi 2 bulan lalu, namun produk dijual di Search Food mendapat sambutan hangat hasil promosi secara agresif secara dalam talian. Tambahan pula, masyarakat kini gemar mencuba produk baru yang viral di media sosial. Promosi yang kita buat, medium kita guna sosial media sepenuhnya. Lepas tu ada jugalah daripada segi banner dan banting di kawasan jalan kan. Then kita juga ada buat bayaran pada influencer untuk buat paid review, datang ke tempat kita untuk review setiap makanan dan post kepada sosial media mereka lah. Impact kita guna iklan dalam sosial media ni memang kuat. Boleh kata 70 ke 80% customer yang datang ke Sugar Food and Dessert ni melalui iklan dalam sosial media. Terdapat 150 produk di Search Food dan antara yang menjadi tumpuan ialah meatball banjir, buko, durian krip, koktail, pelbagai jenis dadis serta produk tradisional. Hasil promosi di media sosial, pelanggan Search Food bukan sahaja dari sekitar Pulau Pinang bahkan turut menarik perhatian peminat pencuci mulut dari serata negara. Memang dia kuatnya promosi ni lebih kepada viral dalam media sosial lah. Jadi customer semua lebih boleh kata nak cuba benda baru kan, sebab kedai food and dessert ni banyak kan, dekat kawasan sini pun banyak. Cuma depa nak tahu, mungkin kita pun kena jaga kualiti. Kualiti kita kalau sedap, dia akan repeat gitu.
Berikutan sambutan menggalakkan, Muhammad Razif merancang membuka cawangan search food and dessert di beberapa lokasi selain meningkatkan jumlah vendor di samping 120 vendor sedia ada.